Kini tibalah kemuncak program kita pada malam ini. Dengan penuh hormat kita mempersilakan Presiden Parti Keadilan Rakyat Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya meluncurkan Jentera Pilihan Raya PKR Negeri Sabah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusalli ala Rasul Karim. Selamat petang kepada saudara, selamat malam rakan-rakan dimuliakan, tetamu-tamu kita, rakan-rakan pimpinan Azizah, Christina, Saifuddin, pimpinan MPN, pimpinan pusat yang hadir, ketua-ketua cabang dan jentera. Saya pada malam ini merasa sangat bangga, ada sedikit terkejut juga dengan Christina berucap tadi. Ada orang tanya, sebab apa yang Christina tadi begitu? Sebab Presiden marah tadi. Saudara, saya bersyukur Alhamdulillah kerana ada muncul semangat dan kekuatan baru dalam keadilan Sabah. Sebelum saya datang, memang saya tinjau perkembangan. Pimpinan, baik ahli pimpinan pusat, ahli parlimen, menteri-menteri besar, esko negeri turun bersama-sama. Menteri Besar Selangor, Amiruddin, Negeri Sembilan, Aminuddin sudah pun turun ke gelanggang. Saudara, tak sama dengan kekuatan akar umbi. Bila AMK lancarkan gerakannya, ada program di Kota Belud, di Suk, saya lihat sambutan rakyat kembali hangat untuk mempertahankan keadilan. Seperti Saifuddin, saya juga salute kepada saudara. Ini tidak mungkin berlaku hanya dengan tekanan pimpinan. Tidak mungkin berlaku semata-mata kerana nama parti. Ia berlaku kerana kekuatan akar umbi dari cabang dan ranting AMK dan wanita negeri Sabah. Saudara, kita dah berjuang lebih 2 dekad. Untuk apa kita berjuang? Ramai yang bertahan, ada tokoh-tokoh lama, ramai juga yang kecundang kerana terpukau dengan tarikan wang dan kuasa. Kita alami banyak pengalaman. Sampai sengsara di penjara, hilang pekerjaan, kalah pilihan raya, dibuang kerja, semua kita alami. Kita juga alami pengkhianatan, orang yang diangkat, disanjung, diberikan jabatan, kemudian terpukau kena kontrak 9 juta ringgit. Sudah tahu apa yang maksud saya? Ya. Sebab itu yang kekal ini, yang hadir pada malam ini adalah manusia yang lebih kental semangat mereka yang sanggup mengharungi. Ujiannya adalah berjentera. Saya pernah sebut, apa pernah disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kita pun mungkin punyai dasar yang baik, idealisme yang baik, semangat reformasi yang jitu. Tetapi ada mungkin kita kalah dengan yang kurang baik, atau yang rasuah, atau yang bobrok, kerana mereka punyai strategi kerja dan disiplin jamaah yang lebih baik dari kita. Kita punya semangat, kita punya keikhlasan, tetapi kadang-kadang kita lemah dari segi jentera dan setia kawan. Oleh demikian kita perlu keduanya. Kita perlu semangat dan idealisme. Buat apa susah payah ini sampai tengah malam
jalan Hulu Kili dan kawasan bukan dekat, Kundasang, Keningau, Kota Belud, Kudat, kawasan-kawasan jauh, bertarung. Kita sentiasa harus ulang ingatan ini. Untuk apa kita berjuang? Kita berjuang, saudara. Ini rahsia dan kekuatan keadilan. Untuk menegakkan keadilan dan kesesamaan bagi semua rakyat negara ini. Yang hadir, saya lalu tadi, semua suku kaum ada. Kadazan, Dusun, Murut, Bugis, Bajau, Cina, semua ada. Dan mereka anggap mereka ini kekuatan rakyat Sabah. Semangatnya keadilan. Warna kulit berbeda, bahasa berbeda, tetapi semangat menegakkan keadilan itu satu. Dan ini yang harus kita pupuk. Di negara kita ini bertarung, berentap, kerana beda bahasa, kerana beda agama, kerana beda warna kulit. Tetapi kita, saudara-saudara, bertanggungjawab menyatakan bahawa sementara kita boleh bangga dengan budaya Murut kita, atau Kadazan kita, atau Bugis kita, atau Suluk kita, kita juga adalah manusia dan mesti pertahankan karamah insaniyah, ciri kemanusiaan itu. Tidak ada manusia yang mau haknya dirampas. Tidak mau ada mana-mana manusia, Muslim atau Kristian atau Buddhis atau Hindu, mau agama dia dihina. Tidak ada manusia yang mau kekayaan negara, balak ratusan ribu ekar tanah dan khazanah negeri yang begitu banyak dirampak oleh segelintir orang. Kalau ada manusia dan rakyat yang diam dan sanggup cium tangan orang yang merompak, memang bangang habis-habis. Inilah sebabnya kita capai kemerdekaan 31 Ogos, 16 September, Sabah bersama Malaysia. Untuk apa kita merdeka? Kita menyahkan kuasa Inggris. Mengapa Raja Brooke harus perintah? Raja Brooke masalah jadi Raja Sabah Sarawak? Tidak mungkin, Pak. Tapi kita tolak Raja Brooke sebab apa? Sebab dia orang Inggris? Iya. Orang asing? Iya. Tetapi kerana dia bukan mewakili hasrat kita. Dia tidak perintah untuk membantu kita, untuk membela kita. Dia perintah sebagai penguasa dan penjajah dan penindas. Maka kita ganti. Kita ganti dengan orang yang warna kulit sama kita, bahasa kita, agama kita, budaya kita, orang tempatan. Ada Kadazan, ada Dusun, ada Murut, ada Bajau, ada Suluk. Tapi kalau perangainya macam Raja Brooke, ya, apa guna? Ini yang berlaku di negara-negara yang sudah merdeka. Dan kita ini sementara nak hadapi pilihan raya negeri, juga sambut Hari Malaysia, Hari Merdeka, Hari Kebebasan. Kebebasan dari penindasan, kebebasan dari kemiskinan, kebebasan daripada sikap pemerintah yang menindas hak kita. Ini yang kita harus lakukan. Jadi pilihan raya ini pilihan raya untuk memaknai kemerdekaan. Sudah kena ingat, bukan sekadar memenangkan kerusi, lantik orang,
lompat. Kemudian ada harga. Ahli parlimen harganya sekian. Dewan Undangan Negeri harganya sekian. Saudara, tak ada maruah ke kita. Sebab itu saya beritahu kepada Christina dan pimpinan, keadilan harus diberi ruang sebagai parti yang punya sejarah dan perjuangan di negeri Sabah. Tetapi tanggungjawab keadilan, sementara mendapatkan penggagian kursi yang adil dan seksama bersama dengan rakan-rakan kita warisan DAP dan APCO dan Amanah, tanggungjawab kita memastikan kita pilih calon-calon yang wibawa dan punya integriti untuk bela nasib rakyat. Dan sebaik kita pilih, seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Once a decision is made, we should strive to work hard with full commitment and vigor and leave it to Almighty Allah and our Lord to decide our ultimate fate. Maknanya kita harus kerja dengan kuat sebagai satu pasukan. Saya betul-betul saya beritahu kepada pimpinan negeri, tentu keadilan harus diberi ruang yang cukup baik. Dan saya akan bincang besok pagi dengan Ketua Menteri Sabah, Pengurusi Warisan, sekadar saya ini sekadar nak mewakili dan sampaikan hasrat pimpinan dan ketua-ketua cabang dan MPN yang mewakili harapan saudara. Itu saja kerja saya. Saya akan menyampaikan dengan baik supaya kita boleh bekerja dengan baik. Dan saya akan berikan jaminan kepada kawan-kawan kita dalam DAP, Warisan dan Amanah dan APCO bahawa kita akan pastikan calon-calon kita baik, dan kita akan juga bekerja untuk memenangkan semua calon-calon rakan-rakan yang bersama kita. Saudara-saudari, kita hadapi ekonomi disebut pandemik. Ekonomi pandemik kerana tidak menentu. Pertumbuhan muncul. Negara dipimpin oleh kerajaan yang terlalu rapuh kedudukannya. Kalau undi yang terakhir 111 lawan 109. Perdana Menteri pun tak tidur lena. Tak tahu ke mana dan bila keadaan berubah. Tumpuan untuk jaga ahli parlimen ini dan pemimpin-pemimpin. Belum pernah dalam sejarah jumlah menteri begitu besar. Untuk apa? Untuk menjaga kuasa, jangan lari. Bukan jaga rakyat. Bila kita tambah menteri daripada 50 jadi 70, belanjanya tambah berjuta-juta ringgit. Tambah kementerian-kementerian baru. Masa Covid, kerja pun tak ada. Tambah kementerian baru yang tak ada payah kerja, gaji yang tinggi. Dalam masa yang sama, unjuran pengangguran di Malaysia seluruhnya, lebih lagi di Sabah, sudah mencecah hampir 1 juta orang. Penganggur hampir 1 juta, kerja kerajaan Perikatan Nasional, upah kepada ahli parlimen yang lebih. Tambah jawatan GLC yang begitu banyak. Tak kira layak tak layak. Saudara, ini dia bencana dan malapetaka COVID yang menimpa rakyat
Sudahlah masalah keselamatan dan kesihatan kita hadapi, ditambah dengan masalah ekonomi yang meruncing. Ada sudah dengar tumpuan kerajaan sekarang dalam keadaan krisis untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Saya masih ingat pengalaman krisis ekonomi 97 semasa saya Menteri Keuangan. Pada masa itu sebahagian kabinet itu dianggap krisis kabinet. Saban hari, hari ini jumpa bank-bank, besok jumpa industri, esok. Jadi itu kerja kita untuk mencari jalan menyelesaikan dalam keadaan krisis. Kerajaan sekarang tumpuannya apa? Bagaimana nak tambah habuan untuk ahli-ahli parlimen ini supaya jangan lari. Sebab itu saudara, peluang saudara dalam keadilan, dalam pilihan raya ini memberi signal yang sangat jelas. Enough is enough. Sabah ini bukan punya sejarah politik yang baik. Ada orang kata kita nak Sabah saja. Ya, saya setuju. Soal Sabah, Sabah tentukan. Wakil rakyat Sabah, pilih orang Sabah. Ketua Menteri, cari orang Sabah. Saya setuju. Tetapi jangan lupa, orang Semenanjung, Kuala Lumpur pun ada yang merompak kekayaan negara. Di Sabah pun banyak rompak balak Sabah oleh pemimpin-pemimpin Sabah. Apakah Melayu atau Kadazan, kalau tak pilih orang yang punya komitmen, sama saja. Sebab itu isunya bukan isu suku kaum mana, isunya bukan dari mana, tetapi isunya apakah mampu kita lantik orang-orang yang punya integrity to lead with integrity. Enough of corruption, enough of racism, enough of religious bigotry. Baru boleh kita bawa agenda ini ke depan, kita tumpu. Jadi sebab itu saya untuk hari ini saya beritahu pada pimpinan, saya bangga dengan rakan-rakan di Sabah. Tentu keanggotaannya ramai, betul ya. Dan banyak, kerana dalam setahun yang lalu orang bicara hanya yang negatif. Dia tak bicara bahawa jumlah keanggotaan kita melonjak naik. Keluar 3-4 kerat, lonjakan lagi tinggi. Dan ada orang kata nampak diam, tak berlaku apa-apa. Orang tidak tahu. Bukan saja di Sabah, hampir tiap cabang ada latihan-latihan dan jentera dan paca selama berbulan-bulan. Seluruh negara kita tergerakkan jentera pilihan raya untuk hadapi kemungkinan pilihan raya jika diadakan bila-bila masa di negara kita. Betul, dari segi dasar kita kata sebab apa ada pilihan raya. Mandat diberikan kepada kita, Pakatan Harapan. Pada masa itu keputusannya Mahathir Mentara, dan lepas tu Anwar. Belum sampai dia berhenti, dia terlupa perjanjian tu. Wei, nasib. Ya, tetapi mandat itu mandat Pakatan Harapan. Orang sokong pada masa itu, kalau di Semenanjung semuanya bertanding atas tiket keadilan. Ya. Jadi jangan pandang ringan ini bendera keadilan. Yang perintah kerajaan persekutuan seluruh Semenanjung adalah bendera keadilan yang memenangkan kita dalam pilihan raya yang lalu. Ya. Jadi kita punya sejarah penerimaan 52% rakyat. Walaupun pada masa itu tidak sama di Sabah dan Sarawak, tetapi satu permulaan yang sangat menarik, saudara.
Tanggungjawab saudara, perkuatkan jentera dan pastikan calon, baik keadilan atau rakan-rakan, itu dapat bekerja sebagai satu pasukan untuk membawa perubahan. Kalau kita ditanya mengapa harus kita bekerja bertukus lumus untuk menyelamatkan negeri kita, masa depan anak-anak kita. Bayangkan negeri yang kaya raya dengan hasil minyak dan gas, dengan hasil balak yang telah, kalau dah mencecah puluh bilion lah kalau dalam beberapa tahun yang lalu ni, tapi masih berlaku kemiskinan yang ketara, pengangguran yang ramai, dan kesenjangan yang lebih melebar pendapatan di kalangan orang paling kaya dan miskin. Saya nak sentuh sedikit tentang kaya miskin ini, karena banyak orang mahu sekarang ni retorik Melayu bukan Melayu, Bumiputera bukan Bumiputera, Melayu lawan Cina, lawan India, Kristian lawan Muslim, semua guna untuk perkotak-katikkan. Sebenarnya saudara, manusia yang beragama dan berakhlak itu dia mahu keadilan, justice. Dia nak ada kasih sayang, compassion. Apa dia agama tanpa compassion? Apa dia ideologi tanpa semangat kasih sayang? Apa dia perjuangan yang tak tunjukkan rasa belas kesian kepada orang lain? Padahal faktanya berbeza. Kita cakap soal Bumiputera, Melayu, sampai berbuih-buih dengar kita. Tahun 71 Tun Razak lancarkan dasar ekonomi baru, serampang dua mata, membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum, mengangkat darjat ekonomi Melayu. Saudara, sekarang ini setelah hampir 6 dekad merdeka di Sabah ini, kedudukan Bumiputera masih parah. Sebab itu kita cadang, tukarlah dasar sikit. Dasar ini dah gagal tolong orang miskin. Dia tolong orang Melayu, kroni dan keluarga. Anak pemimpin bilion-bilion semua. Pemimpin semua kaya-kaya. Anak pemimpin maha kaya. Penyokong kekal di tapuk lama. Saudara, sebab itu dasar kita harus lebih telus. Kerana apa result dia? Di kalangan Melayu sendiri pun, saya kata kemiskinan, Bumiputera masih miskin. Kesenjangan atau lebar kaya miskin, Bumiputera bukan Bumiputera juga terus lebar. Di kalangan Bumiputera, Melayu dan Bumiputera, yang miskin dan maha kaya juga melebar. Banding tahun 71 dengan sekarang, jurang kekayaan Melayu dan antara Melayu, inter Melayu dan intra itu lebih melebar. Jadi kita cadangkan dari dasar keadilan ini, tolonglah gunakanlah khazanah kita, bantu rakyat yang majoritinya adalah Melayu dan Bumiputera. Dalam masa yang sama, anak Cina yang miskin atau anak India yang miskin, anak Muslim yang miskin, anak Kristian yang miskin juga anak kita. Kalau kita ada sikap yang sedemikian, kita boleh pimpin. Ada orang mencemoh saya, dia kata Anwar ni Muslim, Cina apa anak dia, Kristian apa anak dia, berapa isteri dia. Saya isteri satu sementara waktu. Bergurau aja. Orang yang selalu berani bergurau, dia tak jadi. Kalau Mustafa Takmud yang tak bergurau, itu bahaya. Saudara, yang saya nak sebut di sini apa? Nak jadi wakil rakyat keadilan,
Syarat dia apa? Sama ada saudara Muslim atau Kristian, dari suku kaum apapun, apa syarat dia? Saudara rasa dan tahu semua anak-anak ini, dari apa juga suku kaum, dari apa juga agama, adalah anak saudara wakil rakyat. Itu dia baru jadi wakil rakyat keadilan. Yang malam ini jentera sudah siap, bala tentera, panglima, pahlawan dan jentera siap sedia. Gendang pilihan raya sudah dipalu, gongnya sudah berbunyi. Jadi mulai esok turun ke gelanggang. Ada kerusi, tak ada kerusi, jadi calon, tak jadi calon, kita repuh gelanggang. Boleh? Saudara, ini pilihan yang penting. Kita mau keadilan Sabah catat sejarah. Kursi-kursi kita tandingi, yang tentunya harus munasabah dengan kekuatan dan sejarah kita, harus dimenangi dengan bergaya, insya Allah. Kita akan bantu. Jangan ada sentimen bagi kata ini orang Semenanjung, tak ada. Saya datang, saya tak minta balak, saya tak minta tanah. Saya menteri berapa lama? 10 tahun. Tak pernah 1 inci tanah atau balak saya ambil dari Sabah. Don't worry about that. I want to serve the people of Sabah. Jadi jangan bimbang hal itu. Begitu juga kawan-kawan kita yang lain. Saya kerahkan semua ahli parlimen turun bantu. Semua pimpinan, tak kira dari Perlis sampai ke Sarawak, semua harus turun bantu dan ikhtiar untuk bantu. Jangan datang dan minta uang dari cabang. Dia harus bantu cabang bagi makan. Kalau itu pun tak boleh buat, tak payah bertanding lagi lepas ini pilihan raya. Cabang-cabang harus bagi report kepada saya, mana ahli parlimen yang bekerja atau tidak. Boleh bagi report begitu? InsyaAllah. Tapi walau bagaimanapun, saya tengok ahli parlimen yang ada, dah bagus dah. Janganlah ambil kesempatan pula minta rokok, minta bendera, okey. Pasang bendera, okey. Ya, jadi ingat, kita ada tanggungjawab untuk memenangkan. Jadi dengan semangat ini, dengan dorongan ini, dengan melihat cahaya mata saudara yang begitu bersinar mengharapkan sesuatu yang lebih baik, saya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim melancarkan jentera pilihan raya Sabah.